Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1285. Antara paparan utama. Cubaan ulang langkah Sheraton satu penderhakaan. Menteri KPKT bekerja siang malam. Presiden PAS nak cakap apa sebenarnya? Hello Ekonomi, jangan lupa M40. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim bertungkus lumus dalam usaha untuk menstabilkan negara demi kepentingan rakyat dan negara. Tetapi masih terdapat pemimpin yang cuba mengulangi langkah Sheraton yang dibuat pada hujung Februari 2020. Ketua Wanita Pakatan Harapan Aiman Attirah Sabu melahirkan rasa terkejut terhadap ucapan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang disifatkannya tergamak menderhaka kepada titah nasihat yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Pagi ini saya mendengar ucapan Menteri Besar Kedah yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor yang mengaku ada usaha-usaha sedang dibuat untuk menukar kerajaan perpaduan di pusat sekarang. Mendengar ucapan Muhammad Sanusi itu sebagai bekas ahli PAS, saya rasa sangat terkejut. Begitu sekali sikap pemimpin PAS sekarang, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau mempersoalkan sikap Muhammad Sanusi yang dilihat tidak meletakkan kestabilan politik sebagai kepentingan negara hari ini. Tidakkah beliau sedar kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini dibentuk hasil titah nasihat Kuil Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong? Adakah Sanusi setuju penderhakaan dibuat terhadap titah dan nasihat tuanku ini? Tidak sedarkah beliau bahawa negara perlukan kestabilan politik untuk memulihkan ekonomi kita sekarang? Apatah lagi dunia dan juga Malaysia bakal berhadapan dengan tahun kemelesetan ekonomi yang dijangka oleh pakar-pakar ekonomi dunia. Tidak sedarkah beliau betapa rosaknya negara apabila kita berada dalam kerajaan yang tidak stabil sepanjang 2-3 tahun lepas ekoran langkah Sheraton sehingga kita ada 3 Perdana Menteri yang berbeza sepanjang tempoh berkenaan, bidasnya. Muhammad Sanusi dalam ucapannya berkata sambil ketawa, kemungkinan perkara ini akan berulang lagi pada penggal ini tidak mustahil. Ada usaha-usaha untuk membawa perubahan secara demokrasi. Demokrasi bukan bermakna mengundi. Muhammad Sanusi secara tersirat menganggap pembentukan kerajaan secara tebuk atap seperti langkah Sheraton 2020 dengan mengenepikan keputusan pilihan raya serta mandat rakyat itu demokrasi. Dalam hubungan ini, Aiman menasihatkan Muhammad Sanusi agar menumpukan perhatian kepada pembangunan negeri-negeri yang ditadbir parti tersebut. Sebagai bekas ahli PAS, saya merayu kepada Sanusi, lupakanlah kemaruk politik gila kuasa itu buat sementara. Berilah tumpuan untuk membangunkan negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu yang ditadbir oleh PAS itu. Bantulah orang-orang Melayu dan beragam Islam yang sememangnya majoriti dan ramai di ketiga-tiga negeri itu agar benar-benar dapat keluar daripada belenggu kemiskinan, katanya. Menurut Aiman, kerajaan pusat akan memberikan sokongan sepenuhnya sebagaimana diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi di Kelantan ketika berhadapan dengan banjir baru-baru ini. Tunggulah 5 tahun lagi, kita berlawanlah semula secara adil dan bukan dengan cara tebuk atap, tegas Aiman. Memang amat memualkan apabila ada pemimpin parti lebih-lebih lagi menjawab amanah sebagai Menteri Besar dalam kepala otaknya hanya memikirkan bagaimana hendak menjatuhkan kerajaan persekutuan yang telah diiktiraf oleh Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu. Dunia mentertawakan kita kerana sikap pemimpin kita yang tidak mahu akur kepada pilihan rakyat. Perikatan Nasional hanya mendapat 74 kerusi parlimen berbanding Pakatan Harapan yang memiliki 82 kerusi parlimen. Jika sekiranya Yang di-Pertuan Agong berhasrat mewujudkan kerajaan minoriti pun, Pakatan Harapan adalah pilihan pertama kerana memiliki kelebihan kerusi. Justru pembentukan kerajaan perpaduan yang diterajui pemenang terbanyak iaitu Pakatan Harapan dan dianggotai pelbagai parti adalah alternatif terbaik demi kelangsungan politik demokrasi dan kestabilan politik di negara ini.
Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Komeng tidak mahu ketinggalan oleh kepantasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menangani isu yang mendesak. Beliau juga komited dalam portfolio yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Setelah selesai tugas saya di pejabat, saya telah membuat lawatan di sekitar ibu kota Kuala Lumpur pada waktu malam, khususnya kawasan strategik yang menjadi tumpuan pelancong dan penting untuk kita bangunkan industri pelancongan. Di Petani Street, saya dapati urusan kebersihan dan kutipan sampah di kawasan destinasi pelancongan ini kurang memuaskan, kata Komeng dalam satu kenyataannya. Melihat kepada pandangan yang menjelekkan itu, beliau segera bertindak terhadap Pembadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp untuk menyelesaikan isu tersebut. Saya telah mengeluarkan arahan kepada jabatan yang bertanggungjawab supaya tindakan segera diambil oleh syarikat konsesi Alam Flora, termasuklah menyediakan pelan tindakan pemantauan sepanjang masa atau 24 jam di kawasan-kawasan strategik yang menjadi tumpuan pelancong seperti Jalan Ampang KLCC, Bukit Bintang Walk, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Medan Pasar, Dataran Merdeka dan lain-lain. Semua pihak harus ingat bahawa kebersihan awam dan suasana yang kondusif adalah amat penting untuk pembangunan industri pelancongan negara kita, khususnya dan kesejahteraan rakyat umumnya, tegasnya. Beliau juga menasihatkan ibu bapa dapat mendidik anak-anak kita supaya mencintai suasana persekitaran yang bersih dan tidak membuang sampah di merata-rata. Saya percaya syarikat Alam Flora akan mengambil tindakan segera untuk meningkatkan khidmat pengurusan sampah selepas lawatan saya semalam. SW Corp di bawah Kementerian KPKT akan sentiasa menjalankan kerja-kerja pemantauan demi imej negara dan keselesaan rakyat, ujarnya. Menurut The 2022 Environmental Performance Index EPI atau Indeks Prestasi Alam Sekitar 2022, Malaysia berada di tempat ke-130 Indeks Prestasi Alam Sekitar daripada keseluruhan 180 negara yang dinilai. Ini bermakna Malaysia menduduki tangga ke-50 sebagai negara paling kotor di dunia. EPI digunakan sebagai kayu pengukur tahap kebersihan sesebuah negara yang berasaskan 40 indikator prestasi dengan menggunakan 11 kategori isu merangkumi prestasi perubahan iklim, kesihatan alam sekitar dan daya hidup ekosistem. Prestasi Malaysia lebih buruk berbanding dengan negara miskin Botswana yang berada di tempat ke-35 dan negara komunis Cuba di tempat ke-60. Dalam kalangan jiran-jiran ASEAN, Malaysia jauh ditinggalkan oleh Singapura yang mendapat tempat ke-44 di dunia. Malaysia juga kalah dengan Brunei yang berada di tempat ke-71 dan Thailand 108. Negara paling tercorot kotor di dunia ialah India iaitu di tempat 180. Ia diikuti oleh Myanmar, Vietnam serta Bangladesh yang berada di tempat ke-177 dan Pakistan 176. Kebetulan kumpulan mereka inilah yang ramai masuk untuk bekerja di Malaysia atau sebagai pendatang tanpa izin parti. Sementara itu, EPI paling bersih pula diungguli oleh negara barat iaitu Denmark di tempat pertama, United Kingdom kedua, Finland ketiga, Malta keempat dan Sweden kelima dan seterusnya sehingga ke-17 yang dipegang oleh Australia. Untuk rekod sejak SW Corp ditubuhkan pada 1 Jun 2008, kesemua aspek-aspek pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam serta perkara-perkara berkaitan dengannya dipindahkan ke bertanggungjawabnya daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL kepada bidang kuasa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang kini bernama Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT. Ini menambah beban kepada KPKT yang juga menyelaras sebanyak 149 buah pihak berkuasa tempatan PBT termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur iaitu 12 buah Dewan Majlis Bandaraya, 39 buah Majlis Perbandaran dan 98 buah Majlis Daerah. Tak boleh duduk diam nampaknya pihak pengurusan SW Corp dan syarikat Alam Flora apabila menteri berjalan di waktu malam untuk memantau kerja yang dibuat oleh pihak yang bertanggungjawab di waktu siang. Jalan terus YB Nga Komeng. Setelah termalu kerana berteriak sudah cukup jumlah tetapi dinafikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan kesahihan bilangan 115 sokongan ahli parlimen kepada pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyudin Mat Yassin, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang semakin tidak masuk akal jalur pemikirannya. Sehingga hari ini, Abdul Hadi masih berteriak seolah-olah Perikatan Nasional telah memenangi pilihan raya umum ke-15 dan kerajaan perpaduan yang diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai luar tabi'i.
Adapun penubuhan kerajaan pasca pilihan raya adalah di luar tabi'i demokrasi yang sebenar bersama penipuan yang nyata dengan mengumpulkan semua kumpulan penipu, penyangak dan oportunis, tegasnya. Beliau berkata demikian dalam siri minda Presiden PAS bertajuk Jangan Kecewakan Peranan Anak Muda pada 6 Januari 2023. Tulisan Abdul Hadi itu juga mempertikai kebijaksanaan, hasrat dan perkenan yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu. Ada mereka yang tua mempelekehkan kalangan yang muda kerana mereka menganggap diri mereka itu lebih berpengalaman walaupun hakikatnya jahil, murakab dan bersikap takabur. Mereka itu laksana iblis yang tidak layak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kuat dan lama ibadat yang dilakukannya, ujar beliau. Abdul Hadi menganggap mereka yang tidak memilih Perikatan Nasional pada pilihan raya umum yang lalu adalah golongan tidak mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat-ayatnya. Hanya mereka yang buta Al-Quran sahaja tidak mengambil iktibar dan petunjuk dengannya sehingga terpengaruh dengan media tanpa ilmu dan hidayah yang tersebar. Ketika itu dipaparkan sokongan para profesor dan ilmuwan yang nyata berilmu tetapi kecil akalnya semata-mata bagi menggoda anak muda. Selain itu, turut digunakan segala media sosial yang canggih tanpa sempadan dan banyak ditaburkan janji bohong yang lama tidak ditunaikan lagi dan janji yang baru tidak tertunai. Seperti biasa, Abdul Hadi gagal menamakan orang tua manakah yang mempelekeh kalangan anak muda itu, waktu bila, lokasi dan ayat apa yang digunakan. Beliau juga tidak menamakan media sosial mana yang menabur janji bohong itu. Mungkin beliau takut menerima surat saman kerana memfitnah. Untuk makluman Abdul Hadi, Pakatan Harapan dan sekutunya juga menurunkan ramai calon-calon muda. Ada di antaranya berjaya memenangi pilihan raya umum ke-15 lalu walaupun berhadapan dengan fitnah yang diterbitkan dalam aplikasi TikTok yang bertali arus. Contoh anak muda itu termasuk Ketua AMK Adam Adli Abdul Halim, Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dan Ketua Angkatan Muda Harapan Kelvin Yee. Hakikatnya Anwar Ibrahim telah mendapat puluhan ucapan tahniah dari negara-negara Islam termasuk daripada pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Beliau juga menerima ucapan tahniah daripada Kesatuan Ulama Sedunia Kuwait menerusi surat yang ditandatangani oleh Presiden Kuwait Dr. Habib Salim Segaf Al-Jufri dan Setiausaha Agungnya Syekh Dr. Ali Muhyiddin Ali Al-Qaradagi. Selain itu, Anwar menjadikan kediaman rasmi Perdana Menteri di Seri Perdana sebagai medan bagi program ilmu melibatkan kehadiran ulama antarabangsa. Sungguh jelek pemikiran Abdul Hadi apabila mengaitkan kerajaan perpaduan ini seumpama gerakan memerangi Islam dengan menggunakan ayat 22 daripada surah Al-Ahzab untuk menjustifikasi dakwaannya. Terjemahan ayat tersebut berbunyi begini: maka terciptalah satu kumpulan ahzab, yakni barisan parti dan kumpulan yang berbeza ideologi dan niat yang tidak ikhlas, bersatu untuk menentang Islam yang pernah dihadapi oleh generasi awal dengan penuh keimanan. Sedangkan Abdul Hadi sendiri pernah berbohong kononnya almarhum Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang ketika itu Presiden Kuwait telah mengharamkan Parti Amanah setelah beliau menulis surat kepada ulama tersebut. Sedangkan almarhum ulama kontemporari itu menyatakan dengan tegas bahawa beliau tidak pernah memberikan pandangan atau menulis surat kepada Presiden PAS berkaitan sebarang hukum haramnya kewujudan parti Islam kedua iaitu Amanah di Malaysia seperti yang didakwa. Sehingga hari ini surat yang disebut oleh Hadi itu tidak muncul. Adakah berbohong kepada almarhum ulama ternama itu sikap insan yang penuh keimanan? Justru, jom channel kembalikan firman Allah dalam surah Yasin ayat 68 kepada Abdul Hadi yang maksudnya, dan sesiapa yang kami panjangkan umurnya, nescaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya seperti zaman kanak-kanak semula. Maka, apakah mereka tidak memikirkan? Kalian fikir-fikirlah siapakah yang meludah ke langit. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kebanyakan kesan perencanaan ekonomi akan mengambil masa yang lebih panjang sebelum hasilnya dirasai, apatah lagi dalam suasana ekonomi global yang mencabar dan kedudukan kewangan negara yang dilemahkan oleh ketimpangan tadbir urus sebelum ini. Ada perkara yang boleh diusahakan supaya hasilnya dirasai cepat, namun kebanyakan perencanaan ekonomi akan mengambil masa lebih setahun, sementara sebahagian besarnya memakan lebih masa. Sebab itu, masa sebulan saya habiskan berjumpa dan berbincang dengan pemegang taruh stakeholders utama ekonomi negara. Mereka termasuklah pembuat dasar, pelaksana, pihak swasta dan pemegang taruh lain.
Katanya dalam satu kenyataan setelah sebulan memegang jawatan sukar yang tiada siapa iri hati kecuali para pendengki. Dalam tulisannya, Rafizi berkongsi pandangan bagaimana mengurangkan tekanan kos sara hidup yang meningkat kepada rakyat. Kerajaan perpaduan ini bertanggungjawab mengalih haluan ekonomi ke arah ekonomi bernilai tinggi supaya rakyat mendapat gaji yang boleh mengimbangi tekanan inflasi, ujarnya. Bagaimanapun, menurut beliau, usaha mengekang inflasi dilaksanakan di peringkat pembekal seperti mempercepatkan pelaburan berteknologi tinggi dalam sektor makanan dan lain-lain. Perlu juga diiringi dengan inisiatif di sebelah penawaran termasuklah kenaikan gaji yang munasabah. Dengan ini, katanya rakyat tidak merasa terlalu terbeban dengan kadar inflasi semasa dan mengalahkan tabiat pengguna consumer behaviour yang lebih sensitif kepada harga agar permintaan adalah lebih anjal. Beliau menempelak pembangkang daripada Perikatan Nasional yang terus mempertikai setiap usaha kerajaan. Ada dari kalangan mereka yang memperli, konon saya hanya nampak gas semasa pembangkang tetapi tidak berkesan sebagai kerajaan. InsyaAllah itu satu cabaran yang saya akan sahut. Cuma bila komen begitu datang dari mereka yang telah menjadi kerajaan setelah menebuk atap selama 33 bulan, bunyinya nampak seperti meludah ke langit. Menurut Rafizi, ada langkah ekonomi yang kesannya dapat dirasai segera. Ada yang hasilnya hanya dapat dituai dalam setahun, 2 tahun dan tahun-tahun yang akan datang. InsyaAllah kalau 10 kami usahakan, kalaupun tidak semua membuahkan 100% hasil seperti yang dirancang, sebahagian besarnya akan mempunyai impak jangka masa sederhana dan panjang kepada negara, tegasnya. Demikian suara pemimpin daripada atas bangunan di Putrajaya. Hakikatnya kebanyakan rakyat tak kisah dan tak faham pun jargon ekonomi. Rakyat hanya ingin jaminan sejauh mana ekuiti ekonomi yang akan dinikmati oleh semua pihak yang terkesan dengan kenaikan kos sara hidup pasca COVID-19. Dalam hubungan ini, jom channel mengambil pandangan pemimpin di pertengahan yang merasa ada sekumpulan rakyat yang sering tersisih daripada arus ekuiti ekonomi yang direncana oleh kerajaan sejak era Barisan Nasional lagi. Ahli Jawatankuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil membangkitkan keperluan Malaysia untuk membina sistem ekonomi yang mempedulikan golongan M40. Setiap kali idea subsidi atau bantuan bersasar dibincangkan di media, golongan M40 kebiasaannya tidak diberi perhatian. Walaupun mereka turut terkesan akibat beban percukaian dan tidak menerima bantuan tunai seperti mana golongan B40, katanya dalam satu kenyataan. Beliau menegaskan bahawa M40 dikategorikan sebagai isi rumah berpendapatan RM4,850 hingga RM10,959 sebulan. Sebuah keluarga yang berpendapatan RM4,850 di Kuala Lumpur dianggap sebagai M40 sama seperti keluarga lain di Kota Baru. Tetapi hakikatnya kos sara hidup lebih menekan keluarga di kawasan bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur, apatah lagi jika mempunyai tanggungan yang banyak. M40 juga menerima tekanan sistem percukaian di mana ramai pakar ekonomi telah mengatakan bahawa kadar cukai Malaysia tidak adil bagi sebilangan besar individu M40, jelasnya. Justru beliau mencadangkan agar diperkenalkan satu kategori iaitu M40 bawahan, lower M40 yang meliputi 50% isi rumah M40. Katanya golongan ini sepatutnya menerima manfaat sama seperti golongan B40. Ini termasuk subsidi minyak dan bantuan sara hidup. Bantuan kerajaan juga seharusnya berdasarkan bilangan tanggungan dan lokasi tempat tinggal sesebuah isi rumah bagi mengambil kira faktor inflasi tempatan. Justru sebuah keluarga di Kuala Lumpur sepatutnya menerima bantuan tunai yang lebih tinggi. Pada masa yang sama, sistem cukai pendapatan Malaysia harus distruktur semula supaya golongan M40 bawahan ini tidak dicukai secara berlebihan, tegas beliau. Bukan salah kumpulan M40 ini yang terpaksa berhempas pulas di tengah bandaraya yang memeras setiap tenaga dan kocek pekerja. Mereka terpaksa berhijrah ke bandaraya kerana di sanalah terdapatnya pekerjaan untuk menyara keluarga walaupun dalam serba-serbi kekurangan. Jangan lupa, mereka jugalah yang menyokong Pakatan Harapan dalam beberapa pilihan raya umum yang lepas kerana sikap mereka yang lebih terbuka. Seperti Muhammad Faiz, jom channel turut percaya bahawa di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dasar-dasar ekonomi negara akan direform supaya menjadi lebih adil dan peduli. Namun, masih perlu juga diingatkan bahawa M40 adalah kumpulan pertengahan yang turut menyumbang kepada kemajuan negara. Justru, Menteri Ekonomi jangan lupakan M40. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.
Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.